الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa para jemaah yang dikasihi diingatkan supaya menjaga adab di dalam Google Meet. Mohon offkan mikrofon supaya tiada sebarang gangguan dan sekiranya ingin membuka kamera hendaklah berada dalam keadaan menutup aurat dan beradab sopan. Sekiranya ingin mengajukan sebarang soalan hendaklah kemukakan soalan di penghujung kuliah atau sekiranya ustaz membuka ruang untuk bertanya. Semoga majlis dapat berjalan dengan lancar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bonda moderator. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa'idna min syarri nafsina rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahmah. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu, bercerita berkaitan tentang junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mengambil pengajaran dan teladan daripada sirah Nabi dan mudah-mudahan menambahkan lagi kecintaan kita kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seterusnya mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan pertemuan ini adalah tanda kita menzahirkan kecintaan pada baginda Nabi, dan seterusnya dikurniakanlah oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat agar kita semua mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat insya-Allah. Baik, ibu-ibu, bonda-bonda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah untuk hari ini kita akan berbicara berkaitan tentang tahun yang kelima Hijrah, iaitu ada satu lagi peristiwa yang terakhir sebelum masuk tahun yang keenam Hijrah. Namun tahun yang kelima Hijrah ini mula berubah strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam mentadbir negeri Madinah adalah kerana setelah habisnya peperangan Ahzab, habisnya perang Khandaq, maka berlakulah perubahan daripada taktikal dan strategi Nabi, iaitu selesai tahun difa', iaitu tahun Nabi mempertahankan kota Madinah. Sekarang adalah misi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerang musuh-musuh di luar kota Madinah. Ini antara strategi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antaralah tujuan tak lain dan tak bukan semuanya atas nama dakwah. Atas nama dakwah. Okey, baik. Kita akan sambung pada peperangan yang ke-28, iaitu perang yang dikenali sebagai Ba'ath Abdullah bin Atiq. Dia pada muka surat 124. Ibu-ibu yang ada buku ensiklopedia perang, boleh buka muka surat 124, iaitu perang yang ke-28. Perang ini dia berlaku sama ada pada bulan Zulkaidah ataupun dia berlaku pada bulan Zulhijjah. Zulkaidah ataupun Zulhijjah. Kalau dia berlaku dalam bulan Zulkaidah, ni para ulama berselisih. Kalau dia berlaku dalam bulan Zulkaidah, artinya perang ini adalah perang yang berlaku dalam bulan yang sama Nabi SAW menyerang Yahudi Bani Quraizah. Maksudnya Nabi ni tak menunggu dah. Nabi tak menunggu, tapi Nabi tutup semua pintu-pintu kemaksiatan ataupun pintu-pintu yang membawa kepada kerosakan kepada negeri Madinah. Nabi tutup dengan kadar segeralah, dan ini namanya proaktif lah. Nabi bukan reaktif, diserang baru respon, tak. Sebelum berlaku apa-apa, Nabi tutup serapat-rapatnya pintu-pintu yang membawa kepada kerosakan, kehancuran kepada kota Madinah. Baik, nama misi ni adalah Ba'ath Abdullah bin Atiq. Ba'ath Abdullah bin Atiq. Kenapa disebut sebagai Ba'ath?
tak dipanggil sebagai Sariyah sebab ini adalah misi rahsia. Dia bukan satu misi yang Nabi hantar 30 tentera, 200 tentera, 500 tentera, tak. Ini adalah misi rahsia dan dilakukan oleh individu-individu yang terlatih sahaja. Okey, individu-individu yang terlatih sahaja. Dan misi ini Nabi hanya meminta 5 orang sahaja untuk menjalankan satu misi, dan misi ini adalah untuk membunuh seorang tokoh. Okey, apa ceritanya? Okey, ibu-ibu tengok sebelum kita nak pergi ke kronologi cerita ni, kita kenal dulu siapa musuh yang Nabi perintahkan untuk dibunuh ni. Okey, tengok muka surat 125 tu, sebelah kubu tu ada satu nota saya buat kat situ. Iaitu siapakah Salam bin Abu Hukai. Salam bin Abu Hukai ni nama timbangannya, nama gelaran dia adalah Abu Rafi'. Abu Rafi'. Macam saya lah, kalau ni budaya Arab Macam Nabi SAW pun, Nabi namanya Muhammad bin Abdullah. Tapi Nabi digelar sebagai Nabi SAW digelar sebagai Abul Qasim. Akulah memang orang Arab macam itulah style dia. Jadinya Sangkut Ustaz. okey. Tadi nama Nabi tu tak dengar. Okey. Kejap saya ulang lagi sekali. Saya ni sangkut ni sebab saya punya laptop ni saya linkkan dengan internet internet telefon. Minta maaf lah sebab saya punya internet rumah ni, kita duduk kampung, ada monyet dia bergayut. Putus pula. Ini dengar suara saya jelas ya? Boleh? Sangkut-sangkut? Jelas. Alhamdulillah jelas Ustaz. Cuma Sekarang okey Ustaz. macam tersedu-sedu. Tak macam Tersedu-sedu. Okey. Baik-baik. Okey, baik-baik. Saya harap okey lah ni insyaAllah ni. Okey, baik. Okey, nama Nabi SAW ni namanya Muhammad bin Abdullah. Nabi digelar Abul Qasim. Itu gelar daripada Nabi SAW. Kalau macam saya, Izzuddin. Tapi gelar saya adalah Abu Nuh. Jadi macam itulah dengan Salam bin Abi Hukai. Gelarnya adalah Abu Rafi'. Abu Rafi'. Namanya Salam bin Abi Hukai tapi gelar Abu Rafi'. Dan sebenarnya orang Yahudi ni dia bukan orang Arab. Dia adalah orang yang selain daripada orang Arab lah, bangsa lain. Tapi sebabkan dia duduk di tanah Arab, maka mereka ni telah asimilasi dengan budaya Arab. Cara pakai, cara percakapan, nama-nama dia, budaya dia blend dengan budaya Arab. Sebab itu namanya Salam bin Abi Hukai. Tapi dia siapa? Arab ke tak? Dia adalah orang Yahudi. Dia adalah orang Yahudi. Tengok Kenapa Nabi nak serang Salam bin Abi Hukai ni? Salah seorang daripada 3 pemimpin utama Yahudi, Ka'ab bin Al-Ashraf. Siapa Ka'ab bin Al-Ashraf? Kalau ibu-ibu ingat, selepas Perang Badar, ada satu misi iaitu dipimpin oleh seorang sahabat Nabi namanya Muhammad bin Maslamah, pergi bunuh ada seorang Yahudi namanya Ka'ab bin Al-Ashraf. Ibu-ibu boleh tengok dalam buku ni selepas Perang Badar tu. Ada namanya Ka'ab bin Al-Ashraf. Dia ni orang Yahudi daripada Bani Nadir. Dia kira taiko lah. Dan kenapa Nabi bunuh dia? Sebab dia mengutuk Nabi dan dia telah pergi ke Mekah minta orang Mekah bunuh Nabi SAW. Itu perangai Ka'ab. Jadi Ka'ab ni telah dibunuh oleh sahabat Nabi namanya Muhammad bin Maslamah. Siapa Muhammad bin Maslamah? Sahabat Nabi. Dan dia merupakan adik-beradik susuan kepada Ka'ab bin Al-Ashraf. Okay? Kemudian yang kedua, iaitu Huyai bin Akhtab. Siapa Huyai bin Akhtab? Ia ini adalah seorang ketua Yahudi. Huyai bin Akhtab ni seorang ketua Yahudi yang merancang berlakunya peristiwa peperangan Ahzab. Perang Khandaq tu mastermind dia Huyai bin Akhtab. Dan partner mastermind dia adalah Salam bin Abi Hukai. Inilah Salam bin Abi Hukai ni. Jadi sebab itulah Nabi SAW perintah untuk membunuh Salam bin Abi Hukai. Sebab apa? Sebab dialah yang menjadi mastermind berlakunya peperangan Khandaq. Okey? Jadinya mereka ni
Kejap ibu-ibu. Saya minta maaf kejap minta maaf. Kalau ibu-ibu buat nota, minta maaf. 125 tu ibu-ibu, 125. Yang kita baca tadi tu, Ka'ab bin Al-Ashraf tu ibu-ibu tukar. Ka'ab bin Asad. Minta maaf Ka'ab bin Asad. Dapat tak? Ka'ab bin Asad. Ka'ab bin Al-Ashraf tukar. Ka'ab bin Asad. Oh, saya punya nota ni nota lama, minta maaf Ka'ab bin Al-Ashraf Yahudi. Tapi itu cerita selepas Perang Badar. Cuma yang saya nak highlight dalam nota ni, 3 orang pemimpin Yahudi ni adalah mastermind kepada peristiwa peperangan Khandaq. Siapa Ka'ab bin Al-Asad ni? Ka'ab bin Asad ni adalah ketua Yahudi Bani Quraizah. Yang Nabi halau dia selepas peperangan Khandaq tu. Siapa Huyai bin Akhtab? Ini ketua Yahudi Bani Nadir. Dan siapa Salam bin Abi Hukai ni? Ini seorang lagi Yahudi daripada Khaybar. Jadi 3 Yahudi ni bergabung. Dan daripada gabungan ni lah akhirnya berlakunya peperangan Khandaq. Berlakunya perang Khandaq. Okey. Baik. Dapat ke ibu-ibu? Boleh Jadi sebab itu saya tulis 3 orang ni yang membentuk satu pakatan besar untuk menentang kaum muslimin secara terang-terangan. Apa tu? Mumet tu apa? Boleh dapat? Soalan saya jelas ya? Ustaz, minta maaf yang tadi Ka'ab tu bin apa Ustaz yang Ustaz suruh tukar tu ejaan dia? Ka'ab bin Asad. Ka'ab. Tengok saya tulis tu. Ka'ab bin Asad. Namanya Ka'ab bin Asad. Saya minta maaf ini nota ni kalau ada yang baru dia dah berubah. Kalau yang print yang lama tu dia namanya Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab bin Al-Ashraf ni Yahudi juga, tapi dia cerita lain. Dia cerita selepas Perang Badar. Cuma yang saya nak highlight kat nota ni, Ka'ab bin Asad. Kenapa Ka'ab bin Asad? Sebab dia Yahudi Bani Quraizah. Selepas Perang Khandaq tu kan Nabi pergi serang Bani Quraizah. Sebab Bani Quraizah ni dia telah khianat Nabi kan. Dia menyerang daripada dalam kota Madinah dalam peperangan Khandaq tu. Yang malaikat tak letak lagi senjata, malaikat kata apa? Kami nak pergi ke kubu Bani Quraizah ni sebab nak berperang dengan mereka tu. Itu Ka'ab bin Asad. Kemudian Huyai bin Akhtab, seorang lagi Salam bin Abi Hukai. Ka'ab bin Asad ketua Yahudi Bani Quraizah. Huyai bin Akhtab ketua Yahudi Bani Nadir. Salam bin Abi Hukai adalah ketua Yahudi daripada Khaybar. Ini 3 Yahudi ni dia punya ketua-ketua dia bergabung dan tercetuslah perang Khandaq. Ini dia punya kronologi dia lah dari kenapa Nabi serang tu. Okey, dengan Salam terkenal dengan julukan Tajir Al-Hijaz. Tajir Al-Hijaz. Apa maksud tajir? Dia ni businessman lah. Tajir Al-Hijaz. Yang kena bunuh tu bin Asad ke? Bin Asad ke Ashraf? Okey, yang kena bunuh tu Ka'ab bin Al-Ashraf. Iaitu selepas perang Badar. Itu Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab bin Asad adalah Bani Quraizah. Yang dipulaukan dan dihalau oleh Nabi. Okey, tengok Salam bin Abi Hukai ni dikenal dengan nama Tajir Al-Hijaz, seorang businessman yang sangat terkenal lah. Kerana mempunyai reputasi dan hubungan baik dengan para pedagang dari luar dan dalam Madinah. Namun pemimpin Yahudi Khaybar ini secara liciknya telah menggunakan pengaruhnya menyerang Madinah dengan mengenakan gangguan ekonomi terhadap kaum muslimin. Disebabkan itu Salam diperintahkan hukuman bunuh. Jadi ada 2 sebab dia dibunuh. Pertama, dia salah seorang daripada mastermind berlakunya perang Khandaq, dan satu lagi adalah kerana dia mengganggu ekonomi orang-orang Madinah. Banyak kerosakan yang dia buat kat kota Madinah ni. Salah satunya dia mencatu ekonomi orang-orang Madinah. Dia kira kata orang yang memegang ekspor dan import di Hijaz ni Salam bin Abi Hukai lah. Jadinya dia halang untuk orang Madinah, jangan berniaga kat dia, jangan hantar barang kat dia. Jadi Nabi SAW ni tak sukalah sebab ini cara Islam dilemahkan. Okey, jadi kita dah kenal lah siapa Salam bin Abi Hukai. Kubu yang ibu-ibu tengok ni yang kita gambarkan ni, ini adalah kubu Salam bin Abi Hukai. Besar rumah dia. Yang gambar kecil tu gambar sebenar, yang ini adalah gambar yang kami lukis. Okey, saya punya pelukis ni dia lukiskan balik lah dan kita gambarkan melalui daripada riwayat-riwayat
Rumah mereka bertingkat-tingkat dan rumah tu ada tingkatan untuk senjata, ada tingkatan untuk bekal makanan dan ada tingkatan untuk mereka menetap. Okey, bekal makanan mereka tu cukup untuk mereka makan dalam tempoh setahun. Maksudnya kalau dia tak keluar, tak berniaga, dia boleh hidup dalam kubur dia tu dalam tempoh setahun. Punyalah mewah mereka ni Ini Ka'ab bin Salam bin Abi Hukai. Okey, baik. Kita lihat pembunuhan Salam bin Abi Hukai. Operasi ini adalah operasi khas yang dicadangkan secara sukarela oleh sahabat Nabi dalam kalangan Khazraj untuk membunuh Salam bin Abi Hukai yang juga dikenali sebagai Abu Rafi'. Sebenarnya, kenapa Abdullah bin Atiq ni bercita-cita nak membunuh Salam bin Abi Hukai? Dia sebenarnya dalam Perang Badar, saya sebutkan tadi ada seorang ketua Yahudi namanya Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab bin Al-Ashraf tu adalah seorang Yahudi paling kuat sekali. Zaman dia lah, dia paling kuat sekali. Dia paling berpengaruh. Dan dia telah pergi ke Mekah, minta orang Mekah bunuh Nabi. Jadi, waktu tu Nabi SAW minta sahabat Nabi siapa yang berani nak pergi musnahkan Ka'ab bin Al-Ashraf. Lalu yang angkat tangan dalam kalangan sahabat Nabi ni namanya Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah ni adalah adik-beradik susuan dengan Ka'ab bin Al-Ashraf. Bukan orang lain orang adik-beradik dia sendiri, adik-beradik susuan dia sendiri. Dan Nabi izinkanlah. Cumanya Ka'ab bin Muhammad bin Maslamah sahabat Nabi ni dia adalah daripada kabilah Aus, orang Ansar tapi daripada kabilah Aus. Orang Madinah ni, orang Ansar kan pecah dua. Orang Madinah dikenali orang Ansar. Orang Ansar terdiri daripada dua kabilah. Satu Aus, satu lagi Khazraj. Okey. Jadinya pembunuhan Ka'ab bin Al-Ashraf tu dipimpin oleh kabilah Aus. Sebab kebetulan Muhammad bin Maslamah tu adik-beradik susuan kepada Ka'ab bin Al-Ashraf, ketua Yahudi tu. Bila Muhammad bin Maslamah bunuh Ka'ab bin Al-Ashraf, Nabi SAW puji tindakan Muhammad bin Maslamah dan Nabi puji bangsa Aus. Jadi bangsa Khazraj pula mungkin dia akan rasa, mana Aci ni kan, asyik Bani Aus dah dapat penghormatan, kita daripada kabilah kabilah Khazraj tak dapat pujian. Jadinya dalam kesempatan untuk membunuh Salam bin Abi Hukai ni, maka Abdullah bin Atiq mewakili daripada kabilah Khazraj mengambil kesempatan ini untuk membunuh Salam bin Abi Hukai ataupun dikenali sebagai Abu Rafi'. Okey. Boleh dapat ke ibu-ibu? Boleh dapat? Boleh? Sayanya line putus-putus ke? Dah clear Ustaz, cantik terus jalan. Tak faham kita orang sekat. Okey, baik. Saya minta maaf, dia ada banyak nama dan banyaklah isu-isu ni. Cuma saya tak dapat nak tulis lah. Kalau kita boleh lukis, boleh tulis, senang sikit nak faham kan. Okey, tapi mudahnya macam itulah. Jadinya sahabat Nabi ni, Abdullah bin Atiq ni, dia offer diri dia. Dia kata biar saya yang ambil tanggungjawab ini untuk membunuh Salam bin Abi Hukai, orang Yahudi ni. Sebab dia ni daripada kabilah Khazraj. Okay, dia pun nak dapat pujian daripada Nabi. Sebab Nabi telah memuji orang Aus, daripada orang Ansar juga, orang Aus. Sebab telah membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf. Okey, baik. Kemudian, oleh sebab kaum Aus telah mendapat penghormatan setelah membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf, tokoh Yahudi yang memprovokasi musyrikin Quraisy untuk menyerang Madinah kerana kekalahan mereka di Badar, maka kaum Khazraj juga inginkan penghormatan yang sama dengan membunuh Abu Rafi' di Khaybar selepas pengaruhnya sangat memberi impak kepada peperangan Khandaq sebelum ini. Lalu Nabi SAW mengizinkan dengan meletakkan syarat, iaitu jangan membunuh wanita dan jangan membunuh kanak-kanak. Misi ni hanya membunuh Salam bin Abi Hukai. Orang lain jangan sentuh. Okay? Sebab itu misi ni tak pergi ramai. Okay? Orang lain jangan bunuh. Yang bunuh adalah hanya Salam bin Abi Hukai saja. Orang yang salah tu je yang kita target. Yang lain jangan usik. Okey. Baik. Maka bergeraklah 5 orang sukarelawan daripada kalangan Khazraj ke Khaybar untuk melaksanakan operasi terancang ini yang diketuai oleh Abdullah bin Atiq. Okey, dia dah plan lah. Dia plan. Hakikatnya tidak mudah untuk membunuh Abu Rafi'.
Abdullah bin Atiq ni lah. Kerana rumahnya di dalam kota yang teguh. Justru setibanya mereka di Khaybar, Abdullah bin Atiq meminta sahabat-sahabat yang lain agar membenarkan beliau seorang diri sahaja masuk ke dalam kota. Baik, saya nak sebut pada ibu-ibu. Kalau ibu-ibu buat nota, kan, sebab nota ni pendek je. Kalau ibu-ibu buat nota, dalam ni ada dua riwayat. Ada dua riwayat. Satu adalah riwayat daripada Al-Imam Bukhari dan satu lagi riwayat adalah daripada riwayat Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ni ulama sirah lah. Cuma riwayat yang saya letakkan dalam muka surat 124 ni riwayat Al-Bukhari. Kalau riwayat Ibnu Ishaq, pembunuhan ni berlaku secara ramai-ramai. 5 ni masuk dalam kubu. Dan 5 ni terlibat pembunuhan kepada Salam bin Abi Huqaib. Tapi kita tak bincang yang tu. Kita bincang peristiwa daripada riwayat Al-Imam Bukhari yang lebih sahih lah. Riwayat Al-Bukhari kata apa? Bila 5 ni sampai, waktu itu waktu maghrib. Mereka jalan jauh ni. Daripada Madinah sampai ke Khaybar ni, dia jarak dalam hampir 200 km. 200 km lebih. Okay? Dia mengambil masa lebih kurang 3 jam. Baru daripada Madinah sampai ke Khaybar. Mereka jalan, mereka sampai ke Khaybar ni maghrib. Waktu tu orang dah balik dah. Orang dah balik. Jadi tinggallah Salam bin Abi Huqaib ni dalam kubu dia. Kubu dia nak masuk, iaitu dia banyak pintu. Satu pintu, baru dia naik atas. Dia bertingkat-tingkat kan. Naik atas, dia jumpa satu pintu lagi. Naik atas, satu pintu lagi. Barulah dia jumpa bilik yang diduduki oleh Salam bin Abi Huqaib dan ahli keluarganya. Jadi, Abdullah bin Atiq ni dia fikir, kita tak boleh masuk 5-5. Kalau masuk 5-5 susah. Kita nak masuk susah, kita nak lari pun susah. Jadi dia ambil risiko. Dia masuk seorang-seorang. Okay. Jadi dia masuk seorang-seorang. Jadi macam mana dia nak masuk dalam kubu tu? Itu yang paling besar kali. Iaitu, waktu kubu ni nak ditutup, Abdullah bin Atiq ni dia buat-buat. Kalau ibu baca riwayat Al-Bukhari, iaitu dia ni buat-buat buang air kecil depan pintu tu. Dia buat-buat buang air kecil depan pintu. Okay, depan pintu mana? Depan pintu kubu ni. Dia buat-buat nak buang air kecil. Dia tutup kepala dia dan dia mencangkung lah buat pintu buang air kecil. Lalu pengawal pintu ni kata apa? Dia kata, Abdullah, masuk. Aku nak tutup pintu ni, cepat-cepat. Jadi biasalah orang nak balik kerja kan, dia dah tak peduli dah. Yang penting dia nak balik je kan. Dia tak kisah dah pintu ni apa, yang penting aku nak kunci je. Tak kisah siapa ni. Itu biasa. Itu sifat manusia lah. Nak dah habis kerja kan, nak cepat. Jadi strateginya Abdullah bin Atiq ni, dia bawa mencangkung, pengawal tu kata, Abdullah masuk cepat, aku nak ni dah, nak kunci pintu dah ni. Lalu Abdullah pun masuk. Bila Abdullah masuk, artinya Abdullah bin Atiq hanya berada dalam rumah itu, dalam kubu ini, bersama dengan ahli keluarga Salam bin Abi Huqaib. Mana yang lain? Yang lain dah balik kerja dah. Yang lain, pengawal-pengawal semua dah duduk luar kota. Dan sebahagian besar mereka dah pulang ke rumah. Maghrib kan? Okey, apa yang dibuat? Iaitu Abdullah bin Atiq ni, sahabat Nabi ni, dia dah masuk dalam kubu dan dia ambil semua anak-anak kunci kubu tu. Dalam riwayat kata apa? Anak-anak kunci tu dia ambil semua untuk menggambarkan pintu ke kubu ni sangat banyak. Maksudnya Salam bin Abi Huqaib ini memang penakut dan itu sifat Yahudi lah, memang penakut. Dia sendiri rasa takut dengan bayang-bayang dia sendirilah. Sebab itu dia akan pastikan dia ni duduk dalam keadaan paling selamat. Orang nak jumpa dia tu kena masuk satu pintu kan. Barulah jumpa. Dia beza dengan orang Melayu. Orang Melayu kalau kita duduk dekat kampung, tengok pagar pun tak ada. Grill pun tak ada. Punya rasa selamat. Itu kita. Tapi orang-orang Yahudi tak. Dia memang rasa penakut. Jadinya, Abdullah bin Atiq sahabat Nabi ni, dia masuk kubur tu, dia ambil semua pintu, semua anak kunci. Dan dia kata apa? Setiap kali dia ambil anak kunci ni, dia akan masuk dalam pintu tu dan dia akan kunci daripada dalam. Dan kunci daripada dalam. Tujuannya apa? Supaya dia akan terselamat daripada dikejar oleh sesiapa. Kalau orang buka pintu, pasti dia akan bunuh orang tu terlebih dahulu. Itu dia nak secure diri dia lah. Itu strategi dia lah. Jadinya dia buka pintu, dia masuk, dia kunci daripada dalam. Dia masuk lagi, pintu, dia kunci daripada dalam. Akhirnya dia naik atas. Naik atas sampailah dia berada di tengah-tengah rumah dalam kubu ni. Ketika itu ada Salam bin Abi Huqaib, kata Yahudi ni, ada isteri dia dan ada ahli keluarga dia. Mungkin ibu-ibu tanya,
Tak ada orang nampak ke? Dalam riwayat sebut apa? Dalam rumah ni gelap. Kita kena bayangkan dia bukan ada TMB kan. Mereka tak ada api, tak ada lampu. Memang gelap. Kawasan tu gelap. Okay? Tak nampak. Maksudnya dalam tu mereka hanya nyalakan api sajalah. Tapi kebetulan dalam riwayat tak sebutlah cerita pasal api tu. Hanya dia kata kawasan tu gelap gelita, tak nampak. Dan Abdullah bin Atiq pun dia tak nampak Salam bin Abi Huqaid. Dia dengar suara tu tapi dia tak nampak. Si Salam pun tak nampak Abdullah bin Atiq, Abdullah bin Atiq pun tak nampak Salam bin Abi Huqaid. Tapi dia duduk dalam satu ruangan, satu bilik ni. Isteri Salam, anak-anak Salam semua tak nampak. Tapi dengar suara, ada orang dalam bilik ni tapi tak tahu siapa. Jadinya Abdullah bin Atiq ni dia nak cam dekat mana Salam bin Abi Huqaid. Lalu dia kata, Salam. Dia kata, Salam. Dia panggil, Salam lah nama orang tu, Salam. Bukan Assalamualaikum Dengan kawan dia, panggil Salam. Salam kata aku. Dia panggil, iyalah saya lah ni. Bila dia dengar je, terus Abdullah bin Atiq datang dan dia terus tikam. Sebab dia dengar suara tu daripada mana dan dia mengagak. Contohlah kita pejam mata, kita dengar suara orang belah kiri ni, kita pun nak agak-agak datang, kita pun pergi bunuh je lah, tikam daripada ni. Tapi Salam bin Abi Huqaid ni tak mati. Sebab apa? Dia punya senjata yang tikam Salam ni hanya kena sedikit je. Kena sikit je. Jadi bila dia terkena sikit tu, menyebabkan Salam ni tak mati, tapi Salam ni menjerit. Dia kata ada orang nak tikam aku. Apa yang Abdullah bin Atiq buat, dia tak cemas. Dan dia tak gelabah lah. Tapi Abdullah bin Atiq buat apa? Dia keluar daripada bilik tu. Kemudian dia tenang senyap, dia keluar daripada bilik tu, dalam bilik tu dah huru-hara. Sebab apa? Salam dah menjerit dah. Isteri dia pun dah takut dah, anak-anak dia dah menjerit dah sebab bapaknya kena tikam. Tapi nampak tak? Tak nampak. Abdullah bin Atiq keluar daripada bilik. Lalu dia masuk dengan berpura-pura. Dia masuk dalam keadaan macam bertindak sebagai seorang pengawal. Bukan sebagai Abdullah bin Atiq tapi sebagai pengawal. Dia kata, kenapa? Dia buat-buat gelabah lah. Konon-konon nak tolong kan? Betul, nak bantu. Kenapa? Lalu kata Salam, tadi ada orang tikam aku. Dia kata, ada orang tikam aku tadi ni, ada dalam bilik ni. Waktu tu, tujuan Abdullah bin Atiq satu untuk penyamaran. Yang kedua, dia akan tahu dekat mana kedudukan Salam yang lebih tepat. Sebab Salam akan panggil orang ni kan. Tolong aku kat sini ni. Si Abdullah bin Atiq pun dah pegang Salam dan dia tahu ni adalah Salam. Dia tikam lagi sekali. Dan tikaman kali kedua tu tembus. Pedang yang ditikam oleh Abdullah bin Atiq ni tembus daripada perut tu keluar sampai ke belakang badan Salam bin Abi Huqaid. Okay? Dan terus Abdullah bin Atiq tarik dan dia terus turun ke bawah. Dia lari keluar daripada kubur tu. Dia tak tunggu lama lah keluar daripada kubur tu. Tapi masa dia turun tu, kata Abdullah bin Atiq dalam hati dia lah, dia akan pastikan dia tak akan keluar daripada kubur ni melainkan mesti Salam bin Abi Huqaid ni mati. Selagi dia tak mati, dia tak akan keluar. Tapi ibu tahu tak, peristiwa ni dia berlaku daripada Maghrib dan Salam bin Abi Huqaid keluar, Abdullah bin Atiq sahabat Nabi ni keluar daripada kubur ni adalah waktu subuh. Dia berlaku dalam tempoh sepanjang malam. Cuma kita cerita ringkas je. Tapi nak bagi gambaran, sebenarnya waktu dia bersembunyi dalam kubur tu, waktu dia menghendap, waktu dia plan nak membunuh tu, dia bukan tempoh yang sejam 2 jam. Tapi dia berlaku sepanjang malam. Sebab masa dia mula-mula masuk dalam kubur tu, Salam bin Abi Huqaid ni dia ada berbual dengan pengawal dia, pegawai dia. Dia berbual dengan pegawai dia. Jadi tak tahu tempoh tu berapa lama. Jadi mungkinlah Abdullah bin Atiq ni tunggu sampai pegawai tu beredar baru dia mulakan misi dia. Punya lama dia tunggu sampai ke detik-detik tu. Jadinya dia turun daripada kubur ni nak keluar ni, nak buka pintu kan. Punya payah kan dia nak buka. Tapi dalam hati dia, aku kena pastikan kubur ni Salam bin Abi Huqaid mesti mati. Sehinggalah dia tunggu dalam kubur tu, iaitu dengar suara isteri kepada Salam ni. Iaitu isteri dia menjerit bagi tahu pada pegawai, maklumkan kepada orang-orang Khaybar, iaitu Salam bin Abi Huqaid telah meninggal dunia. Macam ada satu announcement lah. Bila Abdullah bin Atiq ni dengar,
barulah dia keluar daripada kubur tersebut. Baru dia keluar. Sebab apa? Confirm lah yang Salam bin Abi Hukai ni mati telah dibunuh oleh Abdullah bin Atiq. Ini nak cerita keberanian lah. Satu keberanian. Satu lagi, dia menyahut seruan daripada Nabi SAW. Dan yang ketiganya, yang lebih besar lagi, iaitu pengajaran kita boleh ambil ni, iaitu Nabi SAW ni, dia menutup semua ruang-ruang yang membawa kepada perpecahan, yang membawa kepada kerosakan kepada bumi Madinah. Okay, mana-mana laluan asbab-asbab yang memberi kerosakan, Nabi takkan kita kata berlemah lembut. Nabi akan bertegas, Nabi akan tutup semua ruang. Saya pernah sebut dah sebelum ni kan, kalau kita di tanah air sekarang ni ada LGBT, ada NGO yang membawa pluralism pada agama, yang membawa fahaman liberal, yang membawa apa lagi kefahaman ideologi LGBT, tutup serapat-rapatnya, jangan bagi peluang. Sepatutnya ROS yang pendaftaran parti ke NGO ni kena batalkan. Minta mereka tak boleh berdaftar supaya dia menjadi satu pertubuhan haram. Ini patut kita buat. Tapi sebab kita ni berada dalam era zaman yang kita kata apa? Kebebasan bersuara. Bila kita buat macam ni, kita akan digelar sebagai konservatif. Ini satu taktik yang sepatutnya kita tak boleh tiru. Kita akan kata, ni konservatif ni. Sebab terlalu sangat menutup ruang-ruang ni, tak boleh bersuara dan sebagainya. Konservatif. Kita panggil orang macam ni konservatif. Dia ada letak satu label. Sebenarnya tidak. Inilah salah satu jalan. Saya ingat, 2-3 hari lepas saya baca, bila Qatar, dia jadi tuan rumah, host kepada World Cup, yang hari ni tengah lawan ni, World Cup dekat Qatar ni, dia ban semua minuman yang beralkohol tak dibenarkan dalam venue dekat Qatar sepanjang World Cup ni. Tapi apa yang World Cup boleh cakap? Tak boleh cakap apa-apa. Patutlah FIFA terpaksa dengar. Dia ban semua alkohol tak dibenarkan. Nak jadi sponsor ke, nak diminum secara berleluasa, tak dibenarkan. Semua kunci mulut. Sebab apa? Dia tuan rumah kan. Tapi apa yang berlaku? Ada orang yang tak setuju. Ni menghalang kebebasan bersuara lah ni. Tapi ada juga yang setuju walaupun dia non-Muslim. Dia kata apa? Sekadar 14 hari, 10 hari mungkin ataupun sepanjang perlawanan ni, manusia tak minum arak, tak mati pun. Dia kata macam tu. Bagus juga. Tapi mereka gunakan satu label, iaitu dia kata ini adalah sebahagian daripada konservatifnya fahaman lah. Terlalu jumut lah. Terlalu beku. Mereka ni tak nak berubah, tak nak memberi kebebasan kepada manusia. Tapi inilah sebenarnya salah satu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi saya percaya mana-mana pun negara, dia mesti ada sifat macam ni. Sebab kita mesti ada sifat defensif kan. Kita akan pertahankan apa yang sepatutnya. Tapi kita ni pertahankan benda yang tak sepatutnya. Benda-benda yang sepatutnya adalah seperti unsur-unsur yang membawa kerosakan, membawa kepada perpecahan, yang membawa kepada kemaksiatan, maka kena tutup serapat-rapatnya. Jadi inilah antara misi kenapa Nabi SAW nak membunuh Salam bin Abi Hukai. Okey, itu antaranya. Dan satu lagi, Nabi nampak Salam bin Abi Hukai ini orang kaya. Dia ada duit, dia ada pengaruh. Dia boleh bayar sesiapa. Kalau sebab dia boleh kumpulkan tentera musuh 10,000 lebih, tak mustahil. Dia boleh kumpulkan tentera yang lebih ramai untuk menghancurkan kota Madinah. Jadi Nabi SAW nampak orang macam ni perlu dimatikan terlebih awal. Sebab dia akan memberi mudarat yang lebih besar. Sebab apa? Mereka hidup di zaman perang. Kita kena faham. Konteks cerita ni dia berlaku di zaman perang. Kalau Nabi tak bunuh dia, dia akan bunuh Nabi. Kita bayangkan kalau rumah kita dicuri. Waliyahzubillah lah. Rumah kita dicuri. Kalau saya tak bunuh perompak akan bunuh saya. Jadi kita tahu keputusan yang Nabi buat adalah untuk mempertahankan diri. Bukan untuk membunuh secara sesuka hati. Okey? Baik. Betul. Orang akan hormati kita kalau kita ada prinsip. Okay? Tapi kalau kita tak ada prinsip, orang tak hormat kita. Walaupun orang kata, dia ni sporting lah sebenarnya.
Orang tak hormat kita pun. Sebab bila kita ada prinsip, orang akan respect kita. Dia ni tak boleh macam ni sebab dia memang sikap dia macam ni. Ada benda yang dia boleh, ada benda yang tak boleh. Orang akan lebih respect. Sebab itu agama mengajar prinsip, jangan kita tergadai prinsip. Tapi cara kita bermuamalah berubah. Mengikut situasi. Hukum berubah. Keadaan macam ni, hukumnya macam ni. Ada haram, ada wajib, ada makruh, ada sunat. Tapi prinsip, no. Dia putih ataupun hitam saja. Dia tak ada blind spot, dia tak ada grey color. Dia adalah black and white sahaja. Itu agama kita dan itulah yang membuatkan agama ni dihormati. Okey. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai cerita tentang Ba'ath Abdullah bin Atiq lah. Selesai. Okey, sekarang kita masuk tahun yang ke-6 Hijrah. Tahun yang ke-6 Hijrah. Tengok muka surat 129, kita masuk bab yang baru, iaitu bab yang ke-7. Bab yang ke-7. Kalau ibu-ibu tengok 129 tu, sebelah kiri tu ada gambar kan. Gambar tu, ini kami punya ilustrasi lah. Iaitu saya buat sedikit nota dekat atas tu, dia punya wording kat atas tu. Hampir 1,500 muslimin mengikuti rombongan umrah Nabi menuju ke Mekah. Di samping niatnya untuk berumrah dan juga menziarahi keluarga yang sudah lama ditinggalkan di Mekah. Ini adalah umrah yang pertama selepas Nabi hijrah. Tapi umrah ni tak jadi. Berlakulah satu perjanjian namanya perjanjian Hudaibiyah. Tulisan dia memang kecil je tulisan tu. Kecil je tulisan atas tu. Okey, perjanjian tu namanya perjanjian Hudaibiyah. Ini dia berlaku pada tahun ni lah. Tahun ke-6 hijrah. Okey. Baik, tengok Tahun ke-6 hijrah, dakwah Islam mula tersebar ke luar Madinah. Setelah 6 tahun lamanya memberikan tumpuan kepada gerakan ketenteraan untuk menangkis serangan dan pencerobohan musyrikin Quraisy dan sekutu-sekutunya, maka perjanjian damai yang termeterai antara kaum muslimin dengan musyrikin akhirnya memberi peluang yang besar kepada Nabi dan para sahabat untuk menyebar luaskan dakwah Islam ke kerajaan di sekitar Madinah. Yang ni perjanjian selepas perjanjian Hudaibiyah lah. Ini kita akan tengok kemudian. Okey, sekarang ibu-ibu buka muka surat 130 sampai 131. 130 sampai 131. Ibu-ibu boleh tengok daripada bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah tahun ke-6 Hijrah berlaku berapa perang kat situ? Berlaku hampir 15 perang. Banyak ini tahun sibuk ni. Sebab misi Nabi SAW dalam tahun ke-6 ni adalah untuk memperkukuhkan sempadan Madinah. Okay, Nabi hantar banyak syariah. Okay. Satu adalah untuk perkukuhkan sempadan Madinah supaya orang tahu ini sempadan kami. Ini sempadan kami. Yang kedua adalah Nabi SAW mula menyerang mana musuh-musuh yang memberi kemudaratan yang lebih besar. Sebelum ni Nabi defensif. Nabi bertahan je. Kalau diserang Nabi baru bertindak. Defensif sebab bilangan mereka kecil, sedikit, tak ramai. Tapi bermula daripada ni, no. Nabi mula buat serangan. Dia lebih agresif. Dia lebih proaktif lah. Itu strategi Nabi SAW. Okay? Macam itulah dalam kehidupan kita. Kita tak boleh hanya bertahan je kan. Ada masa kita kena menyerang. Ada masa kita kena melihat peluang-peluang untuk kita lebih berjaya. Dan itulah dilakukan oleh Nabi bermula tahun ke-6 Hijrah. Majoriti semua operasi yang tak disertai Rasulullah. Betul. Dalam tahun yang ke-6 ni tak semua Nabi hadir. Tak semua. Hanya dalam peristiwa Bani Lihyan, dalam peristiwa Bani Al-Mustalik dan satu lagi dalam Umrah Al-Hudaibiyah. 3 sahaja. Sebab apa? Sebab Nabi lebih merancang. Sebab misi dia saya sebut tadi untuk memperkukuhkan sempadan Madinah. Jadi misi tu Nabi tak perlu keluar. Melainkan jumpa musuh Nabi keluar. Misi yang Nabi hantar syariah-syariah yang kita akan jumpa lepas ni, syariah Abu Ubaidah lah, syariah Uqashah bin Muhsan lah, syariah Zaid bin Harisah ni, dia untuk memperkukuh sempadan saja. Okey, keluar perkukuhan sempadan. Tunjuk, ni tentera-tentera kita. Dalam masa sama, mereka kena Islamkan orang-orang tempatan yang berada dekat sempadan tu. Tujuan dia supaya
Mereka tak perlu keluar lagi jaga sepadan. Orang tempatan yang akan menjadi tentera-tentera kerajaan Madinah. Itu kebijakanlah Nabi SAW. Okey. Baik. Okey, ibu-ibu tengok dekat gambar muka surat 131 tu. Ibu-ibu tengok ada saya tulis tu Masjid Al-Shumaisi. Masjid yang ibu-ibu selalu pergi miqat, kita kata, jom kita miqat kat Hudaibiyah, miqat dekat Hudaibiyah tu. Masjid tu bukan nama Masjid Hudaibiyah. Masjid tu namanya Al-Shumaisi. Al-Shumaisi. Nama masjid ni Al-Shumaisi tu adalah diambil sempena satu telaga yang ada dekat situ, namanya Telaga Al-Shumaisi. Hudaibiyah adalah nama daerah kepada daerah ni. Nama masjid, Masjid Al-Shumaisi, bukan Masjid Hudaibiyah. Ibu-ibu pergi ke masjid tu, ibu-ibu tengok dekat nama situ, dia tak tulis Masjid Hudaibiyah. Dia akan sebut Masjid Al-Shumaisi. Saya percaya ibu-ibu yang pergi umrah mesti pernah sampai. Cumanya, ibu-ibu nampak tak ada batu bata yang tu kan, yang dibina belakang masjid tu kan. Ramai orang jual kat situ kan, jual cincin lah, jual jubah lah, buah-buah dan sebagainya. Hari ni, kawasan ni telah dipagar, ditutup lah. Ditutup, kita dah tak boleh masuk dalam ni dah. Hanya boleh tengok daripada luar je, dia dah pagar. Dia pagar keliling lah. Jadi kalau orang yang baru sampai sekarang ni, agak rugi sedikit lah sebab dia tak dapatlah masuk dekat dalam tu. Sebab okey, kenapa tak boleh kan? Biasalah. Sebenarnya tembok yang dibuat ni bukanlah tembok zaman Nabi, tak. Tapi tapak tu sebenarnya, tapak tu dulu ada satu pokok, namanya pokok Ar-Ridwan. Pokok Ar-Ridwan. Sebab itu perjanjian Hudaibiyah ni dikenali sebagai Bai'ah Ar-Ridwan. Okey, ibu-ibu dengar Dalam peristiwa ni ada dua. Satu namanya perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah adalah perjanjian Nabi dengan orang Quraisy. Perjanjian Nabi dengan orang Quraisy. Satu lagi namanya Bai'ah Ar-Ridwan. Bai'ah Ar-Ridwan ni iaitu perjanjian, kita kata apa? Perjanjian ikat mati lah. Itu Bai'ah. Ar-Ridwan itu adalah merujuk perjanjian Nabi dengan orang muslimin yang seramai 1,500 orang tu. Peristiwa ni sama, tapi dia ada nama Bai'ah Ar-Ridwan dan dia ada perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah, Nabi dengan orang Quraisy. Bai'ah Ar-Ridwan, perjanjian Nabi dengan orang-orang muslimin. Okey, jadi dekat situ ada satu pokok namanya pokok Ar-Ridwan. Di situlah di tampak binaan-binaan tu. Dulu ada pokok, tapi orang muslimin pada zaman selepas Nabi wafat ni, mereka datang tabaruk lah, ambil berkat lah, buat itu buat ini. Zaman Umar Khattab jadi khalifah, Umar pecahkan, dia tebang pokok tu. Akhirnya tak ada orang datang dah. Tapi bila hari zaman kita ni dibina satu macam binaan dan orang tahu di situlah tapaknya, orang buat macam-macam juga. Okay? Ambil tanah lah, ambil batu lah, menangis-nangis kat situ dan sebagainya kan. Mungkin kita tak buat, kan? Kita datang, kita hanya cerita kan, Mutawaif akan cerita dan sebagainya. Kita tak buat. Tapi orang lain buat. Jadi kerajaan Arab Saudi ambil keputusan, dia pagarkan. Tengok daripada luar je. Itu tapak. Hanya tahu itu adalah tapak sahaja. Okey. Baik. Selesai Okey. Kita masuk Syariah Muhammad bin Maslamah. Berlaku pada bulan Muharram. Okey, terima kasih Bonda Azrina. Kedua-duanya dia tak berlaku serentak lah, tapi dia berlaku dalam peristiwa yang sama. Okey, maksudnya peristiwa ni berlaku. Mula-mula Nabi buat perjanjian Hudaibiyah, selepas perjanjian mula-mula Nabi buat Bai'ah Ar-Ridwan, selepas itu baru buat perjanjian Hudaibiyah. Tempoh tu dalam peristiwa ni. Tapi bukan secara serentak tak. Alright. Okey, kita tengok Syariah Muhammad bin Maslamah. Nanti kita bincang ni masa kita dah masuk peristiwa tu lah nanti Okey, tengok bulan Muharram, Syariah Muhammad bin Maslamah. Dia berada di lokasi Najd. Tentera muslimin 30 tentera berkuda. Tawanan perang adalah Thumamah. Siapa Thumamah? Thumamah ni adalah seorang raja ataupun pemerintah ataupun kita kata menteri besar lah. Menteri besar yang datang daripada negeri namanya Yamamah. Satu negeri namanya Yamamah. Okey, Bonda Asma silakan. Okey, baik. Ada nama satu negeri nama Yamamah. Yamamah ni dia adalah negeri yang sangat subur dengan gandum.
Okay, yang sangat subur dengan gandum, tanaman dia. Dan gandum yang sampai ke Mekah adalah yang adalah orang Mekah ni dia import daripada Yamamah. Jadi Menteri Besar Yamamah ni namanya Thumamah. Okay, nama hampir-hampir lah. Okay, Thumamah bin Uthal Al-Hanafi. Thumamah bin Uthal ni berserta 30 orang penunggang kuda tentera muslimin bergerak ke perkampungan Bani Bakar bin Kilab di Najat yang diketuai oleh Muhammad bin Maslamah. Okey. Ibu-ibu tengok Muhammad bin Maslamah ni adalah orang daripada Madinah, sahabat Nabi ni. Dialah satu-satunya sahabat yang bernama Muhammad. Kenapa dia nama Muhammad? Sebab bapa dia orang Ansar. Bapa dia bukan orang Ansar lah, tapi orang Madinah, orang Yathrib. Bapa dia dulu ada hubungan kekeluargaan dengan orang Yahudi. Dan bapa dia sering kali dengar orang Yahudi ni membaca kitab Taurat, kitab Nabi Musa tu, yang bercerita tentang Nabi yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi tu namanya adalah Muhammad ataupun Ahmad yang akan muncul di Yathrib. Jadi bapa dia nak sangat anak dia tu adalah Nabi yang ditunggu tu, maka dia namakan anaknya sebagai Muhammad. Dan ini adalah bukti dalil yang mana Nabi SAW ni adalah Nabi yang memang disebut di dalam kitab. Di dalam kitab Taurat memang disebutkan. Dan kalau tidak, kenapa nama sahabat ni adalah Muhammad bin Maslamah? Ini disebut dalam riwayat-riwayat lah. Okey. Baik, jadinya Muhammad bin Maslamah ni dia memimpinlah tentera-tentera Nabi ni dalam peristiwa ni. Setelah 7 malam perjalanan daripada Madinah, akhirnya tentera Islam tiba di Qurta. Jika sebelum ini Bani Bakar begitu angkuh menentang Islam, namun sebaik sahaja tentera Muhammad bin Maslamah tiba untuk memberi peringatan, mereka semuanya bertempiaran lari. Yang tinggal hanyalah ternakan mereka. Maka kesemua ternakan yang telah ditinggalkan oleh Bani Bakar itu dia ambil dan dibawa pulang ke Madinah. Ini semua jadi harta rampasan lah. Ketika dalam perjalanan pulang, tentera Islam terserempak dengan Sumamah bin Uthal Al-Hanafi. Ni kebetulan. Okey. Ini kebetulan. Sebenarnya misi Muhammad bin Maslamah ni misi dia lain, menyerang Bani Bakar. Dan habis perang Bani Bakar tu dibalik. Waktu dibalik tu dia terserempak dengan Sumamah ni, menteri besar ni. Dia terserempak. Iaitu Sumamah ni seorang pemimpin negeri Yamamah yang membenci Islam dan sedang dalam perjalanan ke Madinah untuk bunuh Nabi atas arahan Musailamah Al-Kazab. Siapa Musailamah ni? Iaitu seorang lelaki yang mengaku dia adalah Nabi, macam Nabi SAW. Dia mengaku sebagai Nabi. Nabi palsu dia ni. Jadi Thumamah ni menteri besar. Dia ada penasihat dia. Punah sihat dia adalah Musailamah. Jadi Musailamah kata pada dia, engkau ni pergi bunuh Muhammad dekat Madinah. Jadi si Sumamah ni dengar dan dia pun patuhlah. Dan dia ni menyamar sebagai orang biasa. Sedangkan dia orang yang ada jawatan besar. Tapi dia menyamar jadi orang biasa nak pergi bunuh Nabi SAW. Kebetulan qadarullah dia terserempak dengan sahabat-sahabat Nabi yang bawa balik perang ni. Okey, itu cerita dia. Boleh dapat ibu-ibu? Okey, kemudian maka tentera muslimin menawannya dan membawa kepada Nabi. Bila Muhammad bin Maslamah nampak, Muhammad bin Maslamah cekup dia, tangkap dia. Tangkap bawa balik Madinah. Okey, dengan badannya diikat pada tiang. Okey, macam mana tentera Islam tahu mereka nak bunuh Nabi? Macam mana mereka tahu? Zaman dahulu, kalau mereka ni berdagang dan tak keluar berperang, mereka hanya bawa macam ada satu pisau kecil lah. Pisau tu tujuan dia adalah mungkin nak potong ranting pokok ke, mungkin nak sembelih haiwan ke, maksudnya sebagai keperluan. Tapi kalau dia bawa pedang, bawa tombak, bawa itu, bawa ini, itu artinya mereka nak keluar berperang. Jadi, macam mana pun Sumamah ni nak tipu, dia tak boleh tipu. Sebab apa? Senjata yang ada pada tubuh dia tu menunjukkan misi dia. Kalau dia berdagang ke, dia nak pergi berjalan ke, dia tak akan buat macam tu. Tapi sebabkan kelengkapan perang tu ada pada tubuh dia, sebab itu dia ditangkap. Sebab dia menuju ke satu daerah, iaitu ke Madinah. Dia bukan macam kita. Satu jalan boleh pergi ke Serdang, boleh pergi Seri Kembangan, boleh pergi Putrajaya. Kita mungkin assume orang ni nak ke sana kot, dia bukan dengan kita. Tapi zaman dahulu, jalan tu itulah negeri yang dia nak tuju. Jadi sebab tu, mereka dapat detect si Sumamah ni,
Dia ada misi nak membunuh Nabi SAW. Jadi sebab itu Muhammad bin Salamah tangkap. Jelas Okey. Jadinya bila dia ditangkap, lalu dia diikat di tiang masjid. Tindakan itu untuk bertujuan melembutkan hatinya agar dapat melihat dengan lebih dekat bagaimana beribadah, solat dan membaca Al-Quran umat Islam di dalam masjid. Nampak tak? Kita rasa, saya bagi contoh macam ni ibu-ibu. Ibu-ibu pernah dengar tak dulu? Tahun lepas, ada satu masjid di Sungai Buloh ni, Kuang. Imam masjid tu dia mandikan ada budak tu dengan dia dibaringkan di atas tempat mayat tu, dimandikan. Pernah dengar tak cerita tu? Tahun lepas. Ada orang kutuk habis imam tu, ingat tak? Imam tangkap budak mencuri lalu dimandikan macam mayat. Tak tahu Google kan, type je masjid Kuang, imam mandikan pencuri. Tulislah macam tu, ada berita dia. Tapi nak jadi cerita, masjid tu dekat rumah saya. Imam tu saya memang kenal lah. Saya mengajar masjid tu daripada sebelum kahwin lagi. Saya mengajar kat masjid tu. Dan imam tu baru je meninggal dunia. Imam tu baru je meninggal dunia. Saya jumpa imam, tapi sebab peristiwa tu, imam tu letak jawatan. Dia letak jawatan. Orang semua marah imam ni, semua marah. Tapi sebenarnya, kalau ikut cerita sebenar, saya sendiri jumpa dengan imam. Imam tu siap berbual dengan saya ni. Kenal, memang kami kenal. Saya kenal. Saya mengajar masjid tu daripada saya bujang. Saya kenal imam ni, dia memang kenal orang kampung. Memang dikenali orang kampung. Imam ni dia kata apa? Masjid ni bukan saya tak kenal, dia memang kenal siapa budak tu. Dan budak tu berkali-kali curi dan dah dinasihati. Apa yang dia buat adalah hanya baringkan dan nak memberi pengajaran. Bukan nak dera budak ni, bukan nak pergi pukul budak ni. Tapi dia mandikan itu supaya budak tu rasa takut. Sebab dia budak kan, kalau orang tua dia tak buat. Tapi sebab dia budak. Jadi dimandikan tu buatkan dia rasa takut. Budak tu rasa takut. Kalau mati macam mana? Itu tujuan dia. Itu tujuan dia. Cuma sebabkan diviralkan, maka macam-macam persepsi lah. Orang faham Tapi saya nak bagi tahu, itulah namanya dakwah. Kita tak tahu konteks. Jadi jangan menghukum. Bayangkan kalau kita tak tahu konteks ni. Orang kata Nabi tangkap orang ni, ikat dekat tiang masjid. Macam mana Nabi ni? Sepatutnya orang datang tu dakwah lah. Kan? Orang datang tu dakwah lah. Ceritalah dakwah agama ni. Tunjuklah kelembutan agama ni. Terbukalah sikit. Ni pergi tangkap, ikat kat tiang masjid pula. Berapa hari? 3 hari pula. Zalim lah Nabi ni. Tak. Sebenarnya Nabi buat macam tu. Sebab tu saya tulis kat sini. Saya nak highlight kan. Untuk melembutkan hati Sumamah ni. Supaya dalam 3 hari tu dia duduk kat situ dalam keadaan dia paksa. Dia tengok macam mana orang Muslim datang beribadah. Solat jamaah. Macam mana orang Muslim baca Quran. Bila orang baca Quran, dia dengar perkataan-perkataan Quran tu, apa yang dibacakan. Dia tengok orang Muslim macam mana bermesyuarat dalam masjid. Macam mana adat dalam masjid. Apa yang dia faham nanti akan hilang persepsi-persepsi yang dia tak pernah tengok dan dia tak pernah dengar. Sebab hari ni orang akan tuduh, bila orang kuat sikit agamanya, ekstremis. Ni ekstremis. Sedangkan dia kenal ke? Tak kenal. Pernah dia tengok orang dia beribadah? Tak pernah tengok. Hanya kata ekstremis saja. Ini berlaku zaman Nabi. Dan dia berlaku zaman kita lebih teruk lagi. Betul? Okay. Jadi, macam itulah imam ni dia kena kutuk satu Malaysia. Kesian dia. Saya tengok kesian dia. Sangat kesian. Sedangkan saya kenal dia, memang bagus orangnya. Sangat bagus. Dan dia dihormati. Zaman PKP, Masjid Islahiyah ni, masjid yang berlaku kes ni, masjid ni lah banyak membantu masyarakat. Sampai ada orang kata apa? Bantuan tak bagi. Tapi orang mencuri sebab miskin, dia buat macam tu pula. Sebenarnya tidak. Masjid paling banyak bagi bantuan kepada masyarakat. Cuma perbuatan tu imam tu tak bagi, marah sebabnya kerana itu duit orang awam. Orang awam bagi duit ni untuk bangunkan masjid, untuk buat aktiviti masjid, untuk bagi pada masyarakat. Kalau si fulan dicuri, macam mana orang masyarakat nak dapat manfaat? Itu sebab tu imam tu buat macam tu lah. Okay? Jadi kita ni kena tengok. Ada konteks yang sesuai, kita buat macam ni caranya. Ada konteks yang sesuai, buat macam ni caranya. Dia mengikutlah kepada kebijaksanaan kita lah. Okay? Baik, kemudian bila Sumamah ni ditangkap dan diikat di tiang masjid, lalu baginda pun ziarah dia dan melayaninya dengan baik. Maksudnya cakap dengan baik lah. Apa khabar Sumamah? Kaifahal? Lalu kata Sumamah, aku baik Muhammad. Seandainya engkau membunuhku, berarti engkau membunuh orang yang mulia. Dia ada jawatan lah. Menteri besar kan.
Seandainya engkau memberi makan kepadaku, berarti engkau telah memberi makan kepada seseorang yang bersyukur. Maksudnya, dia ni orang yang educate lah, orang yang ada ilmu, pemimpin. Kan? Sebab itu dia kata, kalau kau bagi aku makan, aku akan jadi orang yang berterima kasih pada engkau. Dan Nabi SAW tak pukul dia, tak sepak dia, tak tenang dia, tak belasah dia. Apa yang Nabi buat? Sedangkan orang ni nak bunuh Nabi. Tapi Nabi entertain macam biasa, cuma Nabi ikat je. Bagi makan macam biasa dan sebagainya. Okey. Kemudian, kata Sumamah ni, seandainya engkau ingin harta, sebut saja, aku akan tunaikan. Baik, benda ni berlaku 3 kali, 3 hari berturut-turut. Nabi datang, Nabi tanya khabar. 3 hari ni peristiwa tu berulang benda yang sama, cakap benda yang sama lah. Okay? Tapi setiap kali dia kata apa? Kalau kau nak harta, aku bagi kau harta. Sebab zaman dulu Lanun kan macam tu. Ditangkap si fulan, jadikan tawanan. Kemudian dia tuntut duit, harta untuk dibebaskan. Tapi Nabi tak hiraukan. Nabi bukan itu misi Nabi. Okey. Sampailah kali ketiga, hari ketiga. Cukup bagi Nabi SAW untuk Sumamah tu dapat tu. Lalu apa tengok ibu-ibu tengok tengok paragraf yang kedua terakhir, surat 133 tu. Selepas dibebaskan, Sumamah bergegas meninggalkan masjid untuk membersihkan badannya. Nampak? Nabi tak paksa pun. Nabi tak cerita agama pun. Nabi kata buka. Cukup 3 hari Nabi kata buka. Dia buka, dia masuk ke dalam kebun, dia mandi daripada air telaga. Ada satu Madinah ni subur dengan kebun-kebun tamar kan. Telaga mana saya tak tahulah. Tapi dia mandi. Lalu dalam riwayat kata apa? Lalu beliau kembali semula di masjid. Selepas itu bertemu Nabi dan akhirnya memeluk Islam. Subhanallah. Memeluk Islam. Nabi ceramah tu, Nabi tak ceramah. Nabi tunjukkan akhlak. Nabi tunjukkan akhlak. Okay? Pengislaman Sumamah tidak disenangi oleh musyrikin Quraisy. Mereka mencelanya sewaktu datang ke Mekah untuk mengerjakan umrah. Maka sebaik Sumamah pulang ke Yamamah, beliau memerintahkan agar penduduknya, iaitu orang-orang Yamamah ni, tidak lagi menjual ataupun mengeksport gandum daripada Yamamah ni ke bangsa Quraisy di Mekah. Dicatu. Tengok sekatan gandum oleh Sumamah tu. Arahan sekatan gandum dari Yamamah ini sangat memberi kesan kepada Mekah. Sehingga akhirnya musyrikin Quraisy kelaparan. Maka mereka menulis surat kepada Rasulullah untuk membantu memujuk Sumamah agar membatalkan sekatan tersebut. Atas dasar simpati, Nabi bersetuju. Secara tak langsung, sebenarnya musyrikin Quraisy mula mengiktiraf kepimpinan dan pengaruh Nabi di Madinah. Sebab ni surat daripada kerajaan Mekah. Pergi hantar dekat Nabi. Surat kerajaan adalah kepada kerajaan. Seolah-olahnya itu satu pengiktirafan lah, cuma tak secara official lagi. Tapi mereka mengakui sebab Sumamah sendiri kata apa? Kalau kamu nak dapat balik gandum ni, dia mesti atas keizinan Nabi SAW. Sebab dia dah masuk Islam waktu tu. Itu antara kisah dia lah. Okey? Baik. Ini yang kita belajar. Tapi yang menariknya ibu-ibu, Sumamah ni bila dia masuk Islam, dia kata apa? Dahulu inilah agama yang aku benci. Hari ini inilah agama yang aku cintai. Dan dulu Muhammadlah orang yang paling aku benci. Dan hari ini Muhammadlah orang yang paling aku cintai. Kita tengok dalam sejarah dunia, mana ada musuh yang dulu bermusuh dengan si fulan, akhirnya mencintai si fulan. Mana ada dulu musuh yang memerangi si fulan, akhirnya bertukar menjadi orang yang mempertahankan nyawa musuh dia tu dengan nyawa dia. Tak ada. Hanya berlaku pada Nabi SAW. Okay, itulah gambaran yang kita boleh nampak. Tapi itu kat sini pengajar paling besar sekali sebenarnya akhlak Nabi lah. Akhlak Nabi. Okay? Akhlak Nabi. Ini benda yang paling besar. Akhlak lah. Kalau orang cakap kita ke apa ke, jangan, mulut ni tak tahan. Jangan sampai terlepas. Jangan cakap yang bukan-bukan. Okay? Walaupun kita marah ni, walaupun jangan cakap bukan-bukan. Tahan mulut ni. Sebab akhlak tu lah sebenarnya adalah dakwah. Wallahu a'lam. Okay? Baik, nanti jejak sahabat Muhammad bin Salamah tu kita cerita kemudian lah. Okay? Baik, insya-Allah. Okay, soalan. Muhammad bin Salamah ni lahir lagi awal daripada Nabi. Kedua, kitab Al-Makhtum ni Ustaz refer kat page 132 ni kitab yang satu ya. Okay. Baik. Soalan pertama, Muhammad bin Salamah ni lahir lagi awal. Sekejap. Saya ingat balik sekejap Okey, dia lahir selepas Nabi SAW lahir. Ya. Saya kira je Ya, minta maaf, saya cek balik.
Sebelum Kejap. kelahiran Nabi Muhammad tak ada yang nama Muhammad ya Ustaz? Ya. Kejap saya nak Okey, dia lahir selepas kelahiran Nabi SAW. Dia lahir selepas kewafatan Nabi, selepas kelahiran Nabi SAW. Beza beberapa tahun lah, Kalau ibu-ibu tengok Muhammad bin Maslamah yang jejak sahabat saya buat tu, ibu-ibu boleh tengok usia dia wafat usianya 77 tahun pada tahun 34 Hijrah. Ibu-ibu boleh bahagikan lah. Kalau Nabi SAW meninggal 63 tahun pada tahun ke-11 Hijrah, bezakanlah dengan tahun 34 Hijrah tu, Muhammad bin Maslamah ni meninggal 77 tahun. Dia beza mungkin dalam belasan tahun ataupun 10 tahun lebih kurang. Beza dengan Nabi SAW. Okay, tapi dia ni lahir, membesar di Madinah. Bukan di Mekah. Nabi SAW lahir dan membesar di Mekah. Okay, tapi akhirnya dia jadi sahabat Nabi SAW. Itu pertamalah. Soalan yang kedua, kitab Ar-Rahiqul Makhtum ni adalah kitab, kalau yang saya masih buat kitab ni, rujukannya adalah kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang kitab Arab tu. Ada kitab Arab, dia cetakan mana tapi dia punya kulit dia tu warna biru, dia ada gambar. Kita dekat mana, dekat saya punya dekat library kat sini, tak carilah nanti kalau ada rezeki. Tapi itulah. Tapi sekarang ni kalau ibu-ibu tengok Ar-Rahiqul Makhtum ni, banyak terjemahan dah. Ada terjemahan bahasa Melayu. Kalau nak baca terjemahan bahasa Melayu, saya cadangkan baca terjemahan daripada terbitan Yadim kalau Malaysianya. Sebab bagi saya lah, dia sangat tepat. Dia sangat tepat lah dari sudut dia punya nama-nama sahabat dia, dan terjemahan dia lebih tepat lah. Okey, kalau guna yang Yadim ni bagus lah. Yadim pun dah banyak dia punya version dia. Dia makin update. Banyaklah penambahan tu lagi baik lah. Guna yang paling latest punya terbitan Yadim tu. Okey, baik. Selesailah insya-Allah untuk hari ini. Maka saya serahkanlah kepada bonda moderator. Silakan. Untuk majlis saya tak ada soalan lagi. Okay. Mira, satu lagi. Ustaz, sikit je. Saya nak tahu pasal kubur Salam tadi tu. Masih ada ke tapak peninggalan Ustaz? Dan kalau pergi umrah, kita lalu tak? Tak lalu. Dia berada dekat Khaybar. Kena pergi Khaybar baru jumpa. Khaybar ni, tapi kalau kita sekarang dah boleh dah, tak ada halangan. Naik teksi ke, naik kereta ke, drive lah pergi ke Khaybar tu 2 jam naik ke utara lagi. Dari kota Madinah. Jauh tak dari kota Madinah? 2 jam. Lebih kurang 2 jam ke 3 jam jugalah. Naik atas lagi. Sampailah ke Khaybar, kubur mereka ni kekal lagi. Ustaz, kubur ni rumah Salam lah sebenarnya. Yang gambar ni adalah rumah dia. Rumah dia. Tapi kalau yang Yahudi lain tu dekat Khaybar tu, kubur tu macam kampung. Oh, okey, baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Rasa macam tak cukup cerita hari ni dan tak sedar pun masa berjalan, insya-Allah. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Peperangan dalam Islam merupakan satu daripada cabang jihad yang sangat luas. Menurut pengertian yang khusus, ia diistilah sebagai qital fi sabilillah, iaitu berperang di jalan Allah. Mengapa perlu tahu peperangan Rasulullah? Sejarah peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempertahankan Islam tidak boleh sama sekali kita lupakan oleh seluruh kaum muslimin. Hal ini kerana dunia Islam tidak pernah sunyi daripada perancangan jahat musuh yang ingin memerangi dan meranapkan kedaulatan agama dan tanah air umat Islam. Moga bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, terima kasih kepada pencinta ilmu yang setia setiap hari. Jadi sebelum menutup majlis, izinkan saya membuat sedikit bahan kuliah hari ini Ustaz. Pada pukul 2 petang, Tahsin Al-Quran bersama Al-Fadilah Ustazah Helen Sukuma Indah. Pada pukul 5.15 petang, kuliah asar bersama Al-Fadil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh. Pada pukul 8 malam, kuliah maghrib bersama Al-Fadil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh dengan Tahsin Al-Quran. Pada pukul 9 malam, kuliah isyak bersama bersama Al-Fadilah Ustazah Umairah bin Muhammad Saleh dengan Talaki Al-Quran. Dan pada pukul 9.15 malam, kuliah isyak bersama Al-Fadil Ustaz Dr. Abdul
Abdullah bin Mahmud dengan tajdid iman. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan grup Gemenut Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Semoga bermanfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Dengan ini saya mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang dari Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu datang daripada saya sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai penutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Nai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat-sahabat semua. Okey, Assalamualaikum Cik Guna. Assalamualaikum Cik Guna. Ya, saya Mak Jah. Apa? Mak Jan, buku buku hari ni Ustaz tu ngajar buku mana? Mak Jah tak beli buku tu. Habis buku yang ada biografi Agung. Yang tu Ustaz Rusdi. Ustaz Rusdi. Ustaz Rusdi. Yang semalam tu, yang kuliah semalam. Yang kuliah tu. Ya, yang kisah Rasulullah tu. Assalamualaikum. Yang ni dia yang Ustaz guna hari ni, dia lebih pada gambar-gambar, dia tak ada banyak cerita. Tapi dia ada gambar, dia cerita hijrah, dia ensiklopedia, gambar, dia cerita sikit gambar-gambar. Kalau Mak Jah tak mau beli pun tak apalah, yang tu sebab dia tak ada cerita. Tengok gambar, kalau kita tengok je gambar macam tu, tak ada orang hurai, kita tak faham lah, sikit-sikit je lah dia info dia bagi. Tapi yang Ustaz Rusdi tu kita boleh baca sendiri sebab tu banyak ilmu yang kita boleh dapat. Yang tu ya. Biografi Agung ni ya, Ustaz Rusdi. Ya untuk Ustaz Rusdi dia tu Ustaz Rusdi tu tulis sendiri je tu. Rusdi. Ustaz tu tulis sendiri. Okey. Yang tadi pun Ustaz tulis sendiri juga tadi, yang Ustaz Aizuddin tadi. Yalah. Itulah. Terima kasih Cikgu. Ya sama. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Noh, terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam dari Bukit Mentajam, Tabila. Semangat Mak Jah tu. Mak Jah. Mak Jah banyak beli dah buku dia. Semangat dia nak belajar. Kita nak tahulah Ustaz tu. Kan ada buku senang lah kita semak. Ustaz. Tulis kat buku. Tulis kat buku tu nama Ustaz yang ngajar. Yelah. Tu lah. Mak Jah buka lah buku ni sebab Mak Jah baru balik kan tak tahu lagi. Buka. Tadi nak tanya. Bila nak tanya dah Ustaz dah mula tak jadilah tanya. Jadi dia kata page 1, 2, 6 Kak Jah buka lain tajuknya. Memanglah cerita lain. Orang lain. Mak Jah, kalau Mak Jah suka rujuk buku, beli buku tu, Ensiklopedia Perang. Dia Ustaz huraikan tu cantik lah dengan notes yang Ustaz buat dalam buku ni. Ya, tapi dia kena follow Ustaz lah. Kalau kita sendiri nak tengok baca kita tak reti. Tak reti. Dia cuma sikit-sikit info dia, tapi kena ikut kuliah Ustaz lah. Yelah. Siapa tunjuk tu, sahabat tunjuk kat situ. Tu dia bukunya. Mak Jah nak ada buku tu, buku Ustaz Norida. Nasihat buat hati, Habib Ali Zainal, nak tak? Norida tu Ustaz yang mana? Ustazah kan? Yang malam, Ustazah yang malam tu. Baru ke Ustazah tu? Dia baru mula kuliah, baru bab 1. Buku dia murah je. Lebih kurang RM10 ya, RM10 buku dia. Boleh. Nanti saya order kat Mak Jah. Tapi dia campur di pos lebih kurang RM13 gitulah. Tak apa. Okey. Nanti ustazah tu dia ustazah kita jemputan bila kita ada kuliah. Kita jemput dia. Jadi kalau kita jemput dia nanti dia guna yang tu lah. Dia baru mula baca bab 1. Ustazah yang seorang lagi tu, ustazah yang Terengganu tu.
Ada buku tak? Terengganu tu ada, hari tu Mak Jah dah beli dah buku tu, ilmu fiqah tu, yang tentang solat semua tu. Oh, bekas solat Ambil tu. wuduk apa semua tu. Tak apalah. Buku yang nipis tu. Ya. Itulah. Yelah, tak apa. Tulis-tulis nama ustaz, nama siapa kat buku tu boleh lah Mak Jah rujuk Santi. Ya, Ustaz Rusdi dah tulis dah namanya. Ini Yang satu idaman penuntut tu apa? Tu. Ilmu fiqh. Idaman penuntut. Idaman penuntut. Yang Mak Jah dah order tu ke? Ilmu fiqh. Yang tu Ustazah Afzan. Ustazah Afzan. Yang kita pukul 9 suku tu orang Terengganu, Ustazah Afzan dan kisah ambil wuduk, tentang air-air, tentang sekarang tu kita belajar tentang nak buat solat tu. Yang perempuan tu, Ustazah tu. Ustazah tu. Ustazah Afzan. Afzan. Hari Rabu Ustazah malam. Afzan. Yalah. Lepas tu yang Ustazah, yang Mak Jah punya tu lagi Ustaz Zukri. Risalah Adab Sulukil Murid. Tu Ustaz Hakim. Pagi tadi yang subuh tadi, Ustaz Hakim. Ustaz Hakim. Ustaz Abdul Hakim. Yang pagi Ustaz tadi yang pagi tadi tu. Dia pakai ke buku ni tak kan? Dia pakai pukul 5 suku petang. Petang, pagi ni tak pakai kan? Petang pagi dia. Lain kan? Dia kuliah petang, yang tu pagi baca Yasin. Baca Yasin. Ya. Ustaz apa nama dia? Hakim. Ustaz Hakim. Abdul Hakim Wan Muhammad Nur. Abdul Hakim. Abdul Hakim. Lagi-lagi yang tu lain tu Ustaz Zukri yang Mak Jah dah beli tu. Okey, tu dah tulis dah. Ustaz Zukri tulis dah. Dah. Ustaz Zukri. Kolbon Salim tu Ustaz Zukri. Ustaz Zukri. Okey. Tak apalah kalau apa nanti Mak Jah tanyalah cikgu. Okey nanti. Okey ya. Tak ada dah kan petang jumpa kelas ya. Petang nanti kita dengan Ustaz Eliyin, tapi Ustaz Eliyin dia tak pakai kitab. Dia tunjuk je nanti. Dia tunjuk kat skrin. Yang Kalbu Salim tu. Kalbu Salim Ustaz Zukri. Tu kuliah dia buat duha. Buat duha. Okeylah. Tapi Mak Jah ingat Kalbu Salim tu Elin punya Salim. Rancangan boleh juga Mak Jah, kalau Mak Jah ikut dengan Bidadari Surga, dia ada kuliah dia boleh juga guna buku tu juga. Yelah. Itulah ada masuk dia syarah lain pula, dia cara lain, Ustaz Zukri cara lain, Ustaz Elin cara lain, masing-masing ada cara penyampaian sendiri kan. Kita ikut je, kalau ada kelapangan boleh ikut je lah, gunalah buku tu. Yelah buku tu. Terima kasih cikgu. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bercakap banyak tak off mic ni. Jeno kena depa kena betul.